Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagi memulakan PDPR kita pada petang ini, kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, alhamdulillah kita bertemu lagi PDPR untuk minggu ini. Okey, minggu lepas Ustazah dah terangkan istinja. Okey, daripada pengertian dia Ustazah dah terangkan apa dia pengertian istinja. Okey, apa hukum beristinja, alat-alat istinja dan syarat bagi alat-alat yang kita nak gunakan untuk beristinja. Okey, seterusnya untuk hari ini Ustazah masuk kepada tajuk cara beristinja. Cara beristinja. Muka surat 31 buku teks. Cuba masing-masing ikut Ustazah baca. Cara beristinja yang terbaik dengan air ialah, ini cara dia, iaitu membersihkan kubul dan dubur sehingga hilang bau, rasa dan warna najis. Saya ulang balik. Cara beristinja yang terbaik dengan air ialah membersihkan kubul dan dubur sehingga hilang bau, rasa dan warna najis. Ustazah terangkan kat sini apa iaitu membersihkan kubul dan dubur, iaitu kemaluan kita, baik pelajar lelaki ataupun perempuan. Sehingga hilang bau. Kita boleh bau kita punya najis tu bau macam mana. Rasa, bukan kita rasa menggunakan lidah, kita rasa menggunakan tangan. Kalau kita rasa dah kesat itu maknanya kita punya kubul dan dubur dah bersih dan juga hilang warna. Itu sebaik-baiknya apabila kita menggunakan air. Itu cara beristinja menggunakan air. Kita tengok pula cara beristinja selain daripada air. Selain daripada air, iaitu pertama, sapu sebanyak 3 kali menggunakan 3 penjuru batu. Sekiranya kita beristinja menggunakan batu, pastikan batu tersebut ada 3 permukaan. Tak kiralah ataupun bucu. Pastikan dia banyak bucu. Nanti kita boleh lihat. Kita gunakan kalau batu, pastikan ada permukaan. Lebih kurang 3. Kita menyapukan permukaan. Satu permukaan sekali sapu. Tak boleh satu permukaan tu untuk 2-3 kali sapu. Tak boleh. Yang kedua, sekiranya masih belum bersih, wajiblah diulang sehingga betul-betul bersih. Maknanya kita dah gunakan satu batu yang ada lebih daripada 3 permukaan. Kalau tak bersih lagi, ambil batu lain yang pastikan ada permukaan, kita sapu lagi sehingga kita yakin bersih. Yang ketiga, disunatkan beristinja dengan bilangan ganjil. Sama ada 3, 5 ataupun 7 ataupun dan seterusnya. Pastikan disunatkan, sekiranya tak ada, tak mengapa. Maknanya kita digalakkanlah beristinja menggunakan bilangan yang ganjil. Yang keempat, disunatkan juga beristinja menggunakan tangan kiri. Kita disunatkan beristinja menggunakan tangan mana? Tangan kiri. Saya ulang lagi sekali. Cara beristinja selain daripada air. Pertama, sapukan sebanyak 3 kali menggunakan 3 penjuru batu ataupun bersamaan dengan 3 permukaan. Sekiranya masih lagi belum bersih, ulang sehingga kita yakin kubul atau dubur kita bersih.
Ketiga, disunatkan beristinja dengan bilangan ganjil. Sama ada 3, 5 atau seterusnya. Okey, dan juga kita disunatkan juga beristinja menggunakan tangan kiri. Okey, boleh faham tak cara beristinja ni? Okey, tadi mula-mula tadi Ustazah terangkan kalau menggunakan air, pastikan kubur dan dubur kita sehingga hilang bau, warna dan rasa. Dan sekiranya kita beristinja menggunakan selain kita menggunakan air, iaitu kita menggunakan batu. Okey, bagaimana pula kalau kita menggunakan tisu ataupun daun kering? Sama juga. Okey, kalau kita gunakan tisu, pastikan kita sekali lap. Jangan guna sehelai tisu tu banyak-banyak kali lap. Jadi najis tak bersih. Najis kita tidak kita punya kubur dan dubur kita tidak bersih. Maka kita kena gunakan banyak tisu. Memadai. Okey, mula kali pertama satu tisu tak bersih, kita gunakan 2 ataupun 3. Tu sebaik-baiknya tadi disunatkan kita menggunakan bilangan yang ganjil. Kalau 3 pun tak bersih, gunalah 5. Kalau 5 tak bersih, berapa lagi nombor ganjil? 7. Kalau 7 tak bersih, ambil 9. Maka 9 helai tisu. Macam tu. Kalau sekiranya daun kering pun begitu. Kan? Kita ambil 3 helai dulu daun kering tu. Kita dah cuci, dah bersihkan, masih lagi tak kita rasa tak bersih, ambil 5. Tambah lagi 5. Kalau tak 5, kita ambil lah 7. Nak senang, kita rasa bagi betul-betul yakin, ambil 9 helai. Itu yang dikatakan kita disunatkan menggunakan bilangan yang ganjil. Boleh faham? Boleh faham? Okey, Ustazah dah terangkan tadi. Okey, cara beristinja selain daripada air, menggunakan batu, tisu ataupun daun kering. Okey, seterusnya. Okey, hikmah beristinja. Okey, apa dia hikmah istinja ni? Okey, sinonim lah. Hikmah ni ada iaitu kebaikan ataupun kepentingan. Tengok, ada lebih kurang 5 hikmah istinja. Okey, yang pertama, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa pun kebersihan ni Allah memang suka. Maka kita sebagai manusia dan orang yang beragama Islam perlu menjaga kebersihan dengan sebaik yang mungkin. Sebab Allah suka. Kan? Allah suka yang orang yang bersih. Bukan Allah je. Okey, termasuk juga yang kedua, iaitu melahirkan individu yang sentiasa menjaga kebersihan. Okey, penting ya untuk kita menjaga kebersihan. Kalau kita dalam keadaan yang kotor, apa yang akan mengundang penyakit, kan? Itu yang sebaik-baiknya kita hindarkan. Maka itu sebab pentingnya kita beristinja ataupun hikmah kita beristinja, kita dapat apa? Melahirkan individu yang sentiasa menjaga kebersihan. Okey, tengok yang ketiga. Ini yang Zazah cakap tadi, terhindar daripada jangkitan penyakit. Okey, na'uzubillah ya, kalau kita dah dijangkiti penyakit ni mula memang kita rasa tak bahaya, tetapi kalau kita tak cegah, kita tak halang, kita tak baiki diri kita, penyakit ni dia akan merebak. Kan, merebak sehingga kan dia jadi serius, itu dah mengundang bahaya. Contohlah Ustazah cakap penyakit seperti kudis. Okay, kalau kita tak bersih kita punya kubur dan dubur, kita tak beristinja dengan betul, akan menjadi kudis. Contoh kudis. Kudis mula-mula memanglah kita rasa tak apalah, kudis ni kecil je, sapu ubat boleh hilang semua. Tapi bayangkan kalau kudis sudah merebak, dia makan semua kulit-kulit kita, apa akan jadi? Kan, kat tempat kita tu akan sakit. Kan? Kemudian kita pun tak selesa, dan dia akan juga boleh mengeluarkan sejenis bau yang tidak menyenangkan. Jadi kita nak berinteraksi dengan orang ataupun kita nak berhadapan dengan orang, kita dah rasa malu. Sebab bila kudis ni dia mengeluarkan sedikit bau yang tidak menyenangkan. Okey, maka tu Ustazah cakap tadi, kita kena apa? Kita kena
hindarkan dari hikmah dia ni dapat hindarkan dari jangkitan penyakit. Okey, tengok yang keempat. Memberi keselesaan kepada diri dan orang lain. Okey, memberi keselesaan kepada diri dan orang lain. Masa Ustazah cakap tadi jugalah, apabila kita dalam keadaan bersih, kita akan rasa selesa pada diri kita dan juga orang lain. Maka orang suka bergaul dengan kita, orang nak berkawan dengan kita, betul tak? Kalau kita dalam keadaan yang busuk, ada tak orang nak bersahabat dengan kita? Tak ada kan? Okey, maka kita kena jaga diri kita supaya dalam keadaan yang bersih. Dan yang kelima, dapat beribadah dengan khusyuk. Okey, ini penting sebenarnya istinja ni penting apabila untuk dalam beribadah. Kalau kita tak dalam keadaan bersih, tidak sah kita punya ibadah kita. Tak khusyuk kita punya ibadah kita. Okey, boleh faham apa dia hikmah istinja? Okey, saya ulang lagi sekali. Pertama, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, dapat melahirkan individu yang sentiasa menjaga kebersihan. Ketiga, terhindar dari jangkitan penyakit. Keempat, memberi keselesaan kepada diri dan orang lain. Kelima, dapat beribadah dengan khusyuk. Okey, Ustazah harap anak-anak murid Ustazah boleh faham apa dia hikmah istinja. Okey, maka Ustazah nak kamu cuba terapkan dalam diri supaya sentiasa menjaga orang kata kebersihan, terutama dalam beristinja. Okey, untuk tajuk yang terakhir, okey, doa selepas istinja. Okey, kalau bolehlah Ustazah nak kita baca sama-sama. Okey, Allahumma tahhir qalbi minan nafaqi wa hassin farji minal fawahishi. Okey, kita ulang lagi sekali. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Ustazah ulang lagi sekali. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Okay, yang bermaksud, ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat nifak dan peliharalah kemaluanku daripada kekotoran. Okey, boleh ya? Okey, Ustazah harap kamu boleh sebut doa selepas istinja ni dengan betul dan lancar. Okey, Ustazah cuba ulang lagi sekali ya. Okey, dengan betul-betul. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Okey, Ustazah nak kamu cuba sebutkan lafaz istinja ni dengan lancar dan betul. Kamu boleh berulang-ulang kalilah menyebut, insya-Allah kita boleh amalkan doa ni selepas kita beristinja. Okey, Ustazah harap apa yang Ustazah terangkan dalam tajuk hari ini, iaitu cara beristinja, hikmah beristinja dan doa selepas istinja. Okey, Ustazah harap kamu boleh faham dan boleh terapkan dalam diri masing-masing. Okey, ingat kepentingan menjaga istinja dalam diri kita, dalam kehidupan kita seharian amat penting. Okey, Ustazah harapkanlah semua anak-anak Ustazah sentiasa dalam sihat, kesihatan yang baik. Okey, kita berjumpa lagi di masa akan datang. Okey, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ada memberi lembaran kerja. Okey, kamu boleh buat latihan tersebut.
minta kalau tak faham, ibu bapa kamu boleh terus hubungi Ustazah. Okey, insya-Allah Ustazah akan bantu. Okay, Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.